Okey baby. Ni soalan ni agak unik sikit lah sebab datang daripada anak kan. Dengan andainya anak dia membuat report berlaku penderaan dan pengabaian terhadap dia. Contohnya tak beri makan, dia lapar pada waktu malam, kemudian dipaksa untuk tinggal bersendirian. Jadi walaupun dia cuma beritahu orang lain lah, so orang lain tu yang buat report, tak ada bukti yang kukuh. Adakah dia boleh kehilangan hak penjagaan anak dia? Apabila anak ini membuat aduan bahawa dia ditinggalkan sebegitu, diabaikan sebegitu, dan persoalan kepada ibu atau bapanya adalah adakah dia akan hilang hak kelayakan ini, saya suka untuk sebut bahawa salah satu ciri yang menyebabkan seorang ibu atau bapa hilang kelayakan adalah kerana pengabaian terhadap kanak-kanak ini, ya. Jadi memang kalau ada isu pengabaian dan dapat dibuktikan, sebagai contoh dia ditinggalkan lebih daripada 2 jam seorang diri di rumah, pagar tak kunci misalnya, tak ada CCTV untuk dipantau misalnya, dan ditinggalkan dengan tanpa makanan misalnya, hanya ada Maggi sahaja misalnya, dan dari segi keselamatan dan juga kebajikannya tidak terurus, maka ada isu lah yang boleh dibangkitkan dalam hak jagaan tentang pengabaian ini. Cumanya barangkali juga kita sebagai komuniti ni kadang-kadang kita kena tengok juga, kena bantu juga tengok kita yang lain. Memang zaman sekarang ni ramai ibu bapa bekerja, dan anak ini dia ada transit, kadang-kadang dia balik transit sekejap tu, ibu bapa tak ada pun kat rumah, ibu bapa masih di tempat kerja, jadi sangat penting komuniti tu saling membantu untuk memastikan keselamatan dan kebajikan kanak-kanak ini. Kalau komuniti boleh ambil perhatian dalam isu-isu ini, jadi isu kebajikan kanak-kanak ini sebenarnya banyak boleh terjaga. Dan bukan semua ibu bapa ada kemampuan untuk hantar anak transit di taska, transit di tempat pusat transit kan. Jadi inilah dia peranan komuniti. Jadi sebenarnya kita ada alternatif dalam komuniti. Cuma kalau nak jadikan kes dan isu, pengabaian ini adalah isu yang real lah. Maknanya kalau ada saja meninggalkan kanak-kanak itu tanpa jagaan, tanpa surveillance yang wajar dan mendedahkan dia kepada ancaman keselamatan, maka salah satu kita panggil ciri untuk hilang kelayakan itu memang adalah. Jadi pesan saya, usahakanlah keselamatan kanak-kanak ini dipantau, kebajikannya dijaga, dan uruskan dengan baiklah dari segi komuniti dan juga kita panggil sebagai jagaan dia sementara ibu bapa tidak ada itu. So itu ada tanggungjawab komuniti, ada tanggungjawab keluarga dan juga tanggungjawab penjaga dia yang mesti menguruskan dalam soal kebajikan anak tersebut. Saja jawapan saya, terima kasih. Saya nak tanya kepada YB, anak saya hak pendagangnya kepada bekas isteri saya. Bila saya hendak melawat, macam-macam alasan dia bagi. Macam manakah saya hendak mengatasi masalah ini? Nafkah tak pernah saya gagal untuk membayar. Saya minta tolong terangkan cara yang terbaik untuk saya selesaikan masalah ini. Oh, dia tak dapat jumpa, ada je alasan rumahnya. Jadi ini satu perkara yang saya rasa memang sangat tidak patut berlaku dalam situasi ketika anak-anak ini sedang membesar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena bezakan kes nafkah anak adalah kes nafkah anak lah, hak jagaan dan lawatan adalah kes yang berbeza. Jadi tak boleh ataupun emosional untuk dua-dua kes ini. Dia adalah kes yang berbeza. Memang ramai ibu sakit hati, kenapa nak bagi anak jumpa anak kalau bapa tak bayar nafkah. Bapa, saya dah bayar nafkah, kenapa tak bagi saya jumpa anak? Ini juga adalah persoalan-persoalan yang saya rasa mesti diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Bila kita bercakap tentang hak bapa ini, kita kena ingat bahawa dalam peruntukan undang-undang syariah khususnya, bapa ini sebenarnya hak dia sangat besar. Pengurusan harta anak, urusan dari segi kebajikan anak secara keseluruhan, dan juga adalah orang yang ketiga dalam konteks tingkat hadanah ini. Jadi tak boleh nafikan hak bapa ini sewenang-wenangnya. Jadi bapa ini masih diperlukan dalam konteks untuk akses lawatan bermalam jika anak bersedia, dan biasa diuruskan oleh bapa, dan bapa mesti berjuanglah untuk dapatkan hak-hak ini semua. Jadi bapa pun kena ada fighting spirit yang tinggi untuk memastikan anak ini tidak terputus hubungan silaturahimnya dengan bapa. Kita kena ingat, kita punya tanggungjawab ini sangat besar dalam konteks membesarkan anak ini untuk memastikan mereka terus membuat baik kepada ibu bapa. Sebagaimana saranan Al-Quran, wabil walidaini ihsana, ini adalah tanggungjawab semua ibu bapa untuk pastikan anak-anak ini untuk terus membuat baik kepada ibu bapa mereka. Jadi konteks ini sangat penting untuk difahami. Pertama, silaturahim. Kedua, hak anak-anak dan hak bapa.
yang ketiga adalah bagaimana kita nak menguruskan, ya. Banyak ibu tak setujulah anak ini bapa bawa jumpa dan sebagainya. Oh, tak tahu bapa bawa pergi mana, tak tahu bapa bawa jumpa siapa. Saya rasa prejudis macam ni kena diselesaikan dengan segera, ya. Kalau tak setuju tempat itu, cadangkan tempat yang selamat kat mana nak jumpa. Jadi tapi pokok pangkalnya, ya, kena ada komunikasi yang telus, ya, baik bapa baik ibu. Tapi kebebasan ruang akses kepada bapa ni kena ada, ya. Kanak-kanak mesti membesar dengan kedua-dua ibu bapa. Tak boleh dinafikan salah satu hak mana-mana pihak. Dan kalau ada ibu atau bapa yang memutuskan silaturahim di antara ibu atau bapa ini, hukumnya haram, berdosa, ya. Jadi kena sentiasa pakai kesedaran dari semasa-masa. Doakan semua urusan tuan-tuan dan perempuan dalam urusan ini dipermudahkan. Saja, terima kasih.